Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar sirah tahun 3 iaitu bab yang terakhir, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mari kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan belajar pada hari ini ialah pengertian Isra' dan Mi'raj, kemudian apa itu tahun berduka cita, kemudian dada Nabi Muhammad dibelah, seterusnya Nabi Muhammad diisrakan, dan apa yang akan berlaku tentang penyaksian yang penting sewaktu Isra', dan last sekali adalah Nabi Muhammad di-mi'rajkan. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat pengenalan dan pengertian Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah mukjizat Nabi Muhammad yang berlaku pada waktu malam 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad bersamaan dengan 621 Masihi. Okey, mari kita lihat apa itu Isra' dan apa itu Mi'raj. Isra' ialah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha iaitu alam langit untuk bertemu dengan Allah bersama dengan Malaikat Jibril. Kemudian kita lihat tahun Rasulullah berduka cita. Apa yang dimaksudkan dengan tahun Rasulullah berduka cita ni? Rasulullah berduka cita kerana baginda kehilangan dua orang kesayangan baginda iaitu isteri baginda Siti Khadijah dan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Tambahan pula sisaan dan penghinaan kafir Quraisy semakin teruk. Lalu Nabi berhijrah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah bagi memohon perlindungan dan bantuan. Akan tetapi kedatangan Nabi tidak diterima, bahkan baginda dikerdik dan dilontar batu sehingga cedera. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebagai kutukan dan motivasi kepada Rasulullah daripada Allah. Kemudian kita lihat peristiwa dada Nabi Muhammad dibelah. Sebelum diisrakan ke Masjidil Aqsa, dada Nabi telah dibelah untuk disucikan hatinya. Dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk disucikan dengan air Zam-Zam serta dimasukkan hikmah ilmu dan iman ke dalam dada Nabi. Kemudian Nabi dijahit semula oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi diberi pilihan oleh malaikat Jibril sama ada ingin memilih susu atau arak. Nabi Muhammad memilih susu. Jibril berkata, engkau telah mendapat fitrah. Jika engkau memilih arak, artinya engkau menyesatkan umatmu. Selepas itu, didatangkan Buraq untuk diisrakan. Seterusnya Nabi Muhammad diisrakan ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad diisrakan dengan jasad berserta dengan ruhnya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dengan menaiki Buraq bersama-sama malaikat Jibril. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, baginda melakukan solat serta mengimamkan nabi-nabi yang terdahulu. Sementara itu, Buraq ditambat di pintu masjid. Kemudian baginda dibawa naiki ke langit. Setelah baginda turun ke bumi, baginda telah menceritakan kepada kaumnya. Orang yang pertama membenarkan cerita Rasulullah ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq yang bermaksud yang membenarkan. Ini adalah gambar raja tentang perjalanan Isra' Nabi Muhammad daripada Mekah, kemudian ke Yathrib, Madinah, kemudian ke Pergunungan Sina dan seterusnya ke Masjidil Aqsa. Baik. Seterusnya kita lihat penyaksian yang penting sewaktu Isra'. Sepanjang perjalanan itu, Nabi melihat pelbagai perkara yang
menakjubkan. Antaranya yang pertama ialah kaum yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah melihat sekumpulan manusia yang menanam dan menuai pada hari yang sama. Mereka inilah golongan yang mati syahid dan membelanjakan harta pada jalan Allah. Manakala golongan yang kedua ialah iaitu kaum yang tidak menunaikan zakat. Nabi melihat manusia berpakaian koyak rabak, dihalau seperti binatang serta diberi makanan dari pohon yang berduri dari neraka. Mereka inilah golongan yang tidak menunaikan zakat. Manakala golongan yang ketiga ialah kaum yang meninggalkan solat fardu. Terdapat juga golongan manusia yang memecahkan kepalanya dan kembali pulih kepada asal yang berlaku berulang kali. Mereka inilah pula orang yang sering meninggalkan solat. Manakala kaum yang keempat adalah kaum yang makan riba. Golongan manusia berenang di lautan darah dan di balik batu. Ini merupakan balasan bagi orang yang makan riba. Yang kelima ialah kaum yang pecah amanah. Itu terdapat juga manusia memikul kayu api yang tidak tertanggung beratnya, maka ditambah pula beban kayu di belakang mereka. Mereka ini tergolong orang yang tidak menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan. Seterusnya ialah Nabi Muhammad dimi'rajkan. Nabi Muhammad dibawa mengikut lapisan-lapisan langit satu persatu sehingga bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Baginda bertemu dengan nabi-nabi terdahulu pada setiap lapisan langit. Okey, seterusnya kita lihat gambar raja ini iaitu tentang Nabi Muhammad dimi'rajkan. Okey, kita lihat satu persatu. Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu di lapisan pertama hingga ke lapisan yang ketujuh. Langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Dan yang akhir sekali, langit ketujuh iaitu Nabi Ibrahim. Kemudian, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha di mana tempat terkumpulnya segala amanah manusia dan di tempat suratan segala makhluk. Akhirnya, Nabi naik bersendirian ke Arasy untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam perjumpaan ini Nabi difardukan solat 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi turun, Nabi bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 dan dinasihati agar memohon dikurangkan lagi jumlah solat kerana ditakuti umat Nabi Muhammad tidak mampu menunaikannya. Hasil daripada pertemuan Nabi berulang kali dengan Allah, jumlah solat fardu akhirnya menjadi 5 waktu sahaja. Setelah itu, Nabi terus turun ke Baitul Maqdis bersama Malaikat Jibril dan pulang ke Mekah dengan menaiki Buraq. Rasulullah tiba sebelum waktu subuh pada 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan Nabi. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.